Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercakap berkenaan dengan hijrah, apa yang kita faham berkenaan dengan hijrah ini? Hijrah ini maknanya kita mengubah daripada perkara yang lama, ubah kepada perkara yang baru. Bukan ubah bini muda, bini tua ubah kepada bini baru, boleh juga, terpulanglah kan kalau mampu. Tapi itu bukanlah dia punya, kita kata, perkara yang utama. Maknanya di sini mengubah kita punya sikap kita, akhlak kita ke arah yang lebih baik. Mengubah rumah kita yang asalnya telah rosak, ubah kepada rumah yang baru. Maksudnya di sini ubah rumah kita daripada tidak ada roh, ubah kepada ada roh. Islam itu, di sini kita kata perubahan. Sifat kita, akhlak kita, itu yang patut kita ubah sebenarnya, kan? Kalau kita merasakan tempat yang kita duduk itu tidak sesuai untuk kita berubah, maka ubahlah tempat kita supaya kita dapat berhijrah. Maknanya mengubah kita punya sikap dan akhlak kita ke arah yang lebih baik, kan? Hijratun Nabi SAW hanya sekadar untuk kita renungkan, untuk kita belajar, untuk kita ambil. Walaupun hijrah Nabi itu bukannya pada bulan Muharram, tetapi kita boleh ambil titik permulaan hijrah Nabi itu sebagai kita terapkan kepada diri kita, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa selepas ini, kan? Supaya kita kita tidak kekal dalam membuat perkara-perkara yang lama, sikap yang lama dan sebagainya. Kalau kita kata kita solat sunat Zuhur setakat 2 rakaat, lepas ni kita buat 4 rakaat. Kalau kita tak biasa bangun qiyamul lail, lepas ni kita bangun qiyamul lail. Kalau sebelum ni kita tak biasa melayan isteri kita dan anak-anak kita dengan baik, ubah sikap kita melayan isteri dan anak-anak ke arah yang lebih baik. Ini penting, kan? Ini yang diajar oleh para ulama sebenarnya. Mengubah suatu dasar, satu prinsip yang biasa kita pegang, yang telah lama, kita ubah kepada perkara yang baru, yang lebih baik. Kalau sebelum ni kita ini jarang datang ke surau, ke masjid untuk berjemaah, azam dalam diri kita 5 waktu kita nak pegang, supaya kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan sahabat-sahabat se-Islam kita dalam membina ukhuwah yang lebih baik. Itu azam kita sebenarnya ke arah yang lebih baik. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita sebut hijrah bukan hanya berlaku kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang pun sebagai suatu petunjuk kepada kita. Tuan-tuan dan puan pernah dengar satu burung, nama burung hijrah? Burung ni dia terbang daripada Australia. RNR dia yang terakhir nama dia Kuala Gula, dekat mana? Perak. Itu dia punya landing dia yang last. Setiap tahun dia akan terbang daripada Australia, dia landing ke beberapa buah negara. Negara yang terakhir ialah negara kita, di Kuala Gula. Kemudian dia akan balik ke tempat asal dia, iaitu Australia. Apa fenomena ini sebenarnya tuan-tuan dan puan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, penghijrahan itu perlu sebenarnya untuk ke arah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Kalau sebelum ni mungkin hidup kita ni lebih, orang kata teruk, kehidupan tak selesa sangat, gaji tak berapa naap, orang kata. Cuba kita lebih berusaha ke arah yang lebih baik untuk mencari nafkah yang lebih baik selepas ini, supaya kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa. Bukan sebab apa, kadang-kadang sebab duit ni saja tuan-tuan, kita ni jadi orang yang melepek. Tahu melepek? Duit tak ada kan? Allah, duit tinggal RM2, dapat gaji lagi 5 hari, anak dah minta, bini dah minta, kan?
dapat panggilan interview tak pergi-pergi pun. Sebabnya apa? Malas nak pergi. Sebab apa? Tak berubah. Hidup kita tak berubah sebenarnya. Kita tetap dengan sikap malas kita, tak nak ubah hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam usaha kita mencari nafkah ini, kita perlu berubah dan berusaha ke arah yang lebih baik. Okay. Kalau kita melihat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kena-mengena Nabi Ibrahim dan kisah hijrah ini? Tak ada kena-mengena pun. Tapi kita boleh ambil pengajaran dalam kisah tersebut betapa Nabi Ibrahim alaihissalam ialah seorang hamba Allah yang sangat-sangat bertawakal kepada Allah. Walaupun dilanda musibah sebesar mana sekalipun, satu je pegangan dia, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertawakal, dia menyerah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum ni kita menjadi hamba Allah yang kurang bertawakal kepada Allah, yang kurang berikhtiar dalam perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan kita, selepas ini kita bawa diri kita ini sebagai hamba Allah yang paling banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kepentingan kita sebenarnya dalam diri kita ialah suatu perubahan yang membawa kebaikan kepada diri kita bersama, yang mana kebaikan itulah yang akan memberikan kesenangan kepada kita di kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kebiasaannya di antara lain apabila kita menyebut hijrah, bukan setakat kita nampak hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita nampak apa sepatutnya yang perlu kita hijrah. Kebendaan kita, tuan-tuan. Kenapa saya sebut kebendaan? Pernah almarhum Tuan Guru, arwah Tuan Guru Ni Aziz, memberikan kuliah. Dia kata, apa perkara yang lebih baik dalam hijrah? Berhijrah ke arah rumah yang lebih baik. Maksudnya di sini, kalau rumah kita tu tak baik, berpindah ke rumah yang lebih baik, kan? Untuk kita mendapatkan kebaikan, barakahnya di situ. Sebab tu dalam doa tadi saya baca, kalau tuan-tuan perasan, kan? Dalam doa tadi saya ada sebutkan kehidupan yang lebih baik, yang makna barakah. Bila mana kita berhijrah ke arah ke rumah yang lebih baik, itulah namanya barakah. Maksudnya di sini, rumah kita berhijrah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa datang ke rumah Allah, ziarah ke rumah Allah, kunjunglah ke rumah Allah, kerana itu adalah perkara yang lebih utama daripada kita pun ke perkara-perkara yang tidak baik di luar sana. Ini yang sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup sekadar itu, sekadar perkongsian kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan hijrah pada tahun ini menjadikan hijrah yang terbaik buat kita. Hijrah sikap kita, luaran dan dalaman kita. Hijrahlah kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita melakukan amalan adalah semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada bulan-bulan, tahun-tahun yang lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sebagai amal kebajikan, amal soleh kita. Dan mudah-mudahan sentiasalah kita ini berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, kitab Allah, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak akan tersesat sehinggalah sampai kepada hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekadar itu. Yang mana yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekadar hanya menyinggah sahaja untuk memberikan peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan, agar kita tidak leka dan lalai dalam kehidupan kita seharian. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa permudahkan urusan kita
di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi